Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. PAS memang parti suka memfitnah ke? Minggu ini keluar dua berita berhubung fitnah oleh pemimpin PAS terhadap pemimpin amanah. Entah kenapa pemimpin PAS amat gemar membuat cerita fitnah terhadap amanah. Mungkin ia satu penyakit kronik kerana PAS kononnya memperjuangkan Islam dan tahu apa hukumnya memfitnah. Kes pertama, Muhammad Sabu lawan Roslan Shahir. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata beliau sedia memaafkan Ketua Penerangan PAS Selangor Roslan Shahir yang memohon maaf berhubung penerbitan satu artikel bertajuk Husam PAN Parti Diktator yang disiarkan di Harakah Daily pada 14 September 2020. Saya sedia memaafkan saudara Roslan dengan rakan-rakan di sebelah sana. Kasihan juga mereka ni. Ramai yang kena saman, ramai yang terpaksa minta maaf selepas membuat fitnah. Lebih tidak manis apabila golongan agama yang melakukannya. Abang Mat bergelumang dalam politik sudah lebih 40 tahun. Terbiasa dan kental dengan serangan politik. Masuk ISA, kena tahan polis pun dah biasa. Haters kalau nak kata pun, elok berfikir banyak kali. Jangan sampai kena minta maaf. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, kata Muhammad menerusi hantaran di Facebooknya. Roslan dalam permohonan maafnya pada 7 November antara lain berkata, saya dengan seikhlas hati ingin memohon maaf kepada YB Muhammad bin Sabu sekiranya artikel tersebut mengguris perasaan dan atau mengaibkan nama baik YB Muhammad bin Sabu. Saya juga telah meminta pihak Harakah Daily untuk menarik balik penyiaran artikel tersebut sekiranya masih disiarkan dan supaya tidak lagi mengguna pakai dan membuat rujukan pada artikel tersebut di masa hadapan. Kes kedua, Mahfuz Omar lawan Muhammad Sanusi Mat Nor. Bagi kes kedua ini, nasib Muhammad Sanusi tidak sebaik Roslan Shahir. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor membayar ganti rugi RM50,000 kepada Ahli Parlimen Pokok Sera, Datuk Mahfuz Omar kerana kenyataan fitnah melalui hantaran Facebook 2 tahun yang lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Arif Imran Arifin mengeluarkan perintah itu selepas membenarkan saman fitnah yang dikemukakan Mahfuz terhadap Muhammad Sanusi. Mahkamah juga memerintahkan Muhammad Sanusi menulis permohonan maaf kepada Mahfuz di laman Facebook miliknya dalam tempoh 14 hari. Beliau juga diperintahkan membayar kos tindakan guaman kepada Mahfuz berjumlah RM15,000 menurut Peguam Nur Azmi Zakaria yang mewakili naib Presiden Amanah itu. Oleh kerana beliau seorang Menteri Besar, rasanya tak perlu menghulurkan tin Milo untuk mengutip derma daripada Walaun Marhin bagi membayar saman Mahfuz. Pemimpin PAS seolah-olah sengaja mencari fitnah seperti sudah kecanduan dengannya. Sebelum ini pada 22 September lalu, Mahkamah Rayuan Sebulat Suara menolak rayuan Masri Cik Yusof terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru Dato' Ahmad Bacik bertarikh 26 Jun 2018 yang telah membenarkan saman dan tuntutan Dato' Husam Musa susulan satu tulisan berunsur fitnah di Facebook. Masri melalui akaun Facebook miliknya pada 27 Oktober 2015 menyiarkan gambar dan tulisan yang menuduh Husam secara salah memberikan kepada sebuah syarikat tanah seluas 414.37 hektar. Ketika itu, Masri adalah ahli jawatankuasa PAS kawasan Ketereh dan anggota Dewan Ulama PAS Kelantan. Masri juga adalah seorang guru agama di sebuah sekolah agama di Kelantan. Menurut Peguam Muhammad Faiz, jumlah ganti rugi telah ditaksir Mahkamah Tinggi Kota Baru pada 10 Februari 2021 lalu adalah sebanyak RM150,000 dengan kos rayuan RM15,000. Kos ini jauh lebih besar daripada yang ditanggung oleh Muhammad Sanusi. Malangnya, kelakuan buruk pemimpin PAS ini ditiru oleh pengamal media parti itu. Pada 29 September lalu, wartawan Harakah Aziz Muda terpaksa meminta maaf daripada Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berhubung artikel fitnahnya yang bertajuk Sajat, Mujahid dan Kerajaan PH
patut disalahkan yang disiarkan di Harakah Daily pada 7 Februari 2020 dan keterlanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan kerajaan PH di Akhbar Harakah versi cetak bertarikh 10 Februari 2020 hingga 13 Februari 2020 edisi Isnin bilangan ke 2522. Selepas siri kekalahan saman fitnah, apakah tindakan pemimpin PAS? Mereka akan melipat gandakan serangan terhadap Pakatan Harapan. Pada 7 November lalu, Ketua Penerangan PAS Pusat Kamaruzaman Muhammad berkata, hampir kesemua keluaran Harakah dipastikan mempunyai isu yang berkaitan dengan Pulau Pinang. Kerana kita mahu menjadikan isu di Pulau Pinang sebagai tumpuan untuk menonjolkan kelemahan PH dalam mentadbir, kita tidak meminggirkan Pulau Pinang, bahkan menjadi tumpuan untuk timbulkan segala kelemahan PH yang berlaku, katanya lapor Harakah Daily. Mengulas mengenainya, Pengarah Komunikasi Amanah Melaka, Jamzuri Ardani, menasihatkan pemimpin PAS supaya beringat agar tidak dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak yang dijadikan isu. Teman bukan apa, takut Mika letih minta maaf dan bayar saman fitnah je nanti. Kamaruzaman merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Harakah. Tidak hairan jika pemimpin amanah memandang sinis terhadap pemimpin PAS. Takkan parti yang ada pemimpin macam ini, kita nak pilih untuk mewakili kita bagi membina sebuah kerajaan yang stabil dan dihormati dunia. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka tuai.